A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Insyaallah kita di separuh kedua Ramadan ni, dan untuk sesi kita tadabburkan ayat Allah daripada Al-Quran ni, kita telah pun sampai ke sesi yang ke-12. Sedar tak sedar, InsyaAllah kita akan terus cuba untuk mentadabbur, mengambil pengajaran, memahami dan mengamalkan insyaAllah ayat-ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan untuk kita insyaAllah. Dan untuk malam ini kita akan pergi satu lagi surah yang mana sebahagian daripada juzuk ke-30, juzuk Amma, yang mainly memfokuskan kepada akidah, dan surah ini tidak terkecuali, iaitu surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah. InsyaAllah saya akan tilawahkan dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Maksudnya, kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci pengeji yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya. Tidak, sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam Al-Hutamah. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia Hutamah, Al-Hutamah? Panjang translation dia ni. Kalau Muhammad ada kau tahu ke apa itu Hutamah? In other words, Al-Hutamah itu adalah api Allah yang dinyalakan, yang naik menjulang ke hati. Sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Mereka terikat di situ pada batang-batang palang yang melintang panjang. Sadaqallahul azim. Okey, seperti yang kita sebut, nak kata mosque semua ayat-ayat Allah yang turun di fasa Mekah, ayat-ayat yang surah-surah pendek ni kebanyakannya adalah memfokuskan kepada akidah asas yang ditanam dalam diri setiap kita, dan of course kalau dalam sirahnya, dalam diri Nabi SAW dan para sahabat, yang menjadi asas dan pasak kepada agama inilah, kan? Akidah itu adalah benda yang core. Dan elemen-elemen yang biasanya ditanam sebagai akidah merangkumilah hari pembalasan, hari kiamat, tak terkecuali surah ini. Cumanya setiap kisah ataupun setiap surah yang membawa gambaran hari kiamat tu ada angle yang tersendiri, dan di dalam surah ini dikaitkan dengan satu kriteria yang mana bila kita mentadabbur surah ini, insyaAllah kita nak melihat sejauh mana kita sudah, ataupun yang merisaukan sejauh mana kita masih ada kriteria ataupun ciri-ciri yang disebutkan, dan sejauh mana kita dah menjauhi ciri-ciri yang tersebut. Sekali baca kita akan nampak ada satu tema dalam surah ini, iaitu sifat tamakkan harta dunia lah, basically sifat tamakkan harta dunia. So kalau kita tengok ayat awal-awal tu disebut berkenaan dengan boleh kata-kata in other words, tamaknya harta ataupun tamaknya dunia, tergila-gilakan dunia basically. Kita cuba tengok satu persatu insya-Allah dari segi ayat-ayat Allah ini, dan untuk kita memahami apa exactly yang Allah nak deliver, yang nak kita faham. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa 'addadah. So kita ambil terus dua ayat ini, sebab ayat kedua tu macam menggambarkan sifat
orang yang berperangai yang pertama itulah kan. Kalau kita tengok ayat pertama, wailun, kat sini dia translate sebagai kecelakaan besar, celakalah, likulli humazatil lumazah. Ini ada dua sifat yang disebut, dan sebenarnya kalau kita buka Quran terjemahan yang berbeza, kita akan jumpa perkataan yang berbeza kan, yang digunakan di sini. So dia quite interesting macam mana nak translate accurately benda ni, dan saya pun dah terlupa kupasannya panjang lebar berkenaan dengan perkataan ini. Tapi cukuplah kalau kita ambil maksudnya orang ini, sebab kalau setengah Quran translation dia akan kata pengumpat dan pencela dan sebagainya. So kat sini pencaci dan pengeji. So dia basically sifat-sifat mazmumah yang menggambarkan dia senang cerita mengata orang lain lah kan. Dia mengata orang lain, dia ada karakter tu mengata orang lain dengan intonasi ataupun nada ataupun konteks yang negatif lah, sebegitu kan, mencaci ke, mencela ke, mengkeji Dan tu sifatnya apa? Allazi jama'a malan kan. Mereka ni jama'a malan kan. Dia mengumpul harta, mengumpulkan harta. Wa'addadah. Ni kat sini yang menggambarkan bukan sekadar dia cari harta tetapi dia menghitung-hitung untuk mengira-ngira. So ini menggambarkan satu jenis obsesi kan. Macam ramai orang of course bukan ramai orang, semua orang yang bertanggungjawab akan mencari rezeki. Tapi dia ada perbezaan orang yang memang mencari rezeki untuk keperluan dengan orang yang memang dia sentiasa duk menghitung-hitung dan sebagainya. Maknanya itu obsesi dia kan? Obsesi dia. Dia begitu obses dengan dunia, mengumpulkan harta kekayaan dunia. So itu yang topik hari inilah, yang dalam konteks surah ini, sejauh mana ciri-ciri ini dicela dalam Quran, dalam surah ini, dan sejauh mana kita kena jauh-jauh lah daripada sifat yang sebegini kan, mengumpul dan menghitung-hitung harta itu obsesi dia. Now soalan as tadabbur kita, first and foremost, bila kita baca ayat ni, kita kena tanya diri kita lah, adakah kita sendiri secara peribadi mempunyai obsesi ni kan, menghitung, mengumpul harta. Dia ada perbezaan yang ketara bila kita sebut mencari rezeki. Biasanya dia dalam konteks tanggungjawab memenuhi keperluan Tapi bila kita kata kumpul harta, biasanya bila kita berharta ni, harta ni beyond keperluan kan. Maksudnya bila kita kata orang kaya kan, kaya ni maksudnya dia ada harta lah kan. Harta tu maksudnya kenapa dia jadi kaya tu, ataupun dipandang kaya sebab dia ada wealth beyond necessity kan, beyond keperluan. Bukan nak kata benda tu in itself salah, tapi dekat sini nanti kita akan bincangkan tetapi kat sini dia merujuk kepada benda yang di dalam hati kan. Isu dalam hati tu kalau memang terikat, obses dengan harta, itu yang Allah highlightkan di sini. Dan kalau kita balik kepada ayat yang pertama tu, sehingga dia melahirkan interaksi yang negatif, amat negatif dengan orang lain so maknanya terkait dengan sifat ini bagi orang yang very obsesif dengan harta, dengan dunia dan sebagainya, mungkin boleh dikaitkan dengan tendensi untuk ada sifat-sifat sebeginilah, dengki dengan orang, tak puas hati, iri hati dan sebagainya. Kalau dalam konteks umat Islam dalam konteks umat Islam Melayu lah kot saya tak pasti benda ni agak berleluasa di luar kita, tak ada pengalaman. Tapi dalam konteks bukan bahasa Melayu, dalam konteks masyarakat kita ada satu jenis peristiwa yang kadang-kadang kita rasa dia, kalau kita dengar tu dia macam bukan peristiwa yang pelik sebab kita biasa dengar contohnya isu harta pusaka isu harta pusaka yang boleh menyebabkan adik-beradik jadi bergaduh kan, menimbulkan ketegangan, permusuhan. So ada rasanya macam pernah baca headline orang kata harta pusaka ke harta puaka kan, sebab memang balik-balik dia menimbulkan isu itu kan, isu ketegangan, isu permusuhan dan sebagainya. Yang ni sebenarnya snapshot video, tak ingatlah video YouTube siapa ni. So berkenaan dengan benda tu maksudnya bila isu harta peninggalan tiba-tiba end up jadi begitu, hilang saudara dan sebagainya lah, macam-macam yang saya pernah dengar secara peribadi pun kisah-kisah begitu kan. So persoalan dia, kenapa jadi gitu kenapa jadi gitu? Adakah harta tu memang berpuaka kan? Kalau dalam ayat ini dan surah ini dan setengah orang dia kata begini, dia kata bukanlah harta itu yang menyebabkan orang jadi gitu, cuma harta itu apa dia punya word dia,
dia menzahirkan apa yang selama ni tersimpan di dalam. So maknanya kadang-kadang orang tu sebenarnya hati dia memang busuk lah kalau kita kata begitu. Tapi kadang-kadang kalau kita kata orang miskin, dia tidak berpeluang untuk mengata orang miskin kan. Macam mana kan? Tapi once tiba-tiba dia jadi kaya, so terbukalah hakikat hati dia yang memang dipandang rendah kat orang dan sebagainya, contoh kan. So dari segi wording, sebab saya dengar word ni dalam bahasa Inggeris, dia kata apa money ataupun wealth does not make people corrupt, something like that lah, but it expose corrupt people kan. Dia menyebabkan terekspos maksudnya orang tu memang orang tu hatinya corrupt kan, tetapi tak semua orang yang corrupt tu berpeluang untuk menunjukkan ke corruption dia. So bila orang yang berharta, berada dan sebagainya, baru terzahir benda tu kan. So bila menyadari benda tu kan, kita jangan ingat hati kita tak ada isu ini. Na'udzubillah, kita minta tak ada, tapi jangan kita sangka kita tak ada isu, satu-satu isu just kerana kita belum teruji. Itu point dia. Maksudnya ramai orang yang sebenarnya ada isu kesabaran, cumanya mungkin dia belum pernah melalui episod yang menguji kesabaran dia, sebab tu tak ternampak dia tu orang jenis tak sabar. Once teruji je baru nampak kan, baru nampak oh tak sabar punya dia kan, ataupun kita lah kan, kita. Similarly ada setengah orang tu rupanya sebenarnya jenis pandai ataupun cepat marah dan sebagainya, cumanya kebetulannya kehidupan dia sebelum ni tak pernah teruji dengan yang trigger kemarahan dia. Once teruji je, tiba-tiba baru terkeluar. So those are the things yang sebenarnya isu hati yang hanya akan terzahir bila diuji dengan certain benda. So similarly dengan kes ini, bila kita cakap pasal student, jarang student ni dah teruji dengan isu-isu harta, isu duit, isu harta. Hence bila kita tengok orang yang dah kaya dan kenapa dia orang ni kan kedekut lah benda semua tu, jangan ingat kita tak ada isu yang sama just kerana kita belum diuji dengan benda yang sama. So biasanya kita boleh tengok indikasi-indikasi yang kecil lah. Kalau kita masa tak berduit pun kita kedekut, generally speaking tendensinya ialah itu isu hati yang sebenarnya bila kita kaya pun kita akan still kedekut kan. Dia bukan kerana kita tak ada duit yang kita tak memberi dia memang isu hati sebenarnya. So itu sign yang kita kena aware lah. So balik kepada isu ni, so pokok ceritanya ayat ni menjuruskan kepada hati. Maksudnya bila kita kata obsesi itu tu isu hati, bukanlah isu ada harta atau tidak ada harta tu pokoknya, tetapi obsession kepada harta itulah pokoknya. Dan bila kita sebut macam tu, kenapa? Sebab kita akan relate dengan para sahabat lah kan. Dalam konteks para sahabat, ada para sahabat yang kaya dan ada para sahabat yang tidak berharta Dan bila kita kata ada sahabat yang kaya tu, memang ada sahabat yang super kaya lah kan, billionaire. Kalau kita kata level sekarang ni billionaire. Kalau kita kata Uthman, kalau kita tengok episod dalam sirah tu, contoh yang famous ialah salah satu contoh yang famous sebenarnya ialah ini episod di mana Perang Tabuk, di mana sebab Perang Tabuk tu ekspedisi yang besar, pergi berhadapan dengan Rom. So dia keluar daripada semenanjung Arab tu, so satu travel yang jauh yang memerlukan bekalan yang banyak. So ketika itu memang Rasulullah SAW memang melaungkanlah untuk infak, Now kisah yang famous adalah Abu Bakar menginfakkan seluruh harta dia dan Umar menginfakkan separuh harta dia. Itu kisah yang amat famous dan biasa orang akan cerita. Abu Bakar bagi separuh harta dia, Umar bagi semua. Satu lagi kisah sebenarnya agak famous juga, tapi saya perasan biasanya kalau dalam masyarakat Melayu kadang-kadang dia tak tersebut sangat. Biasanya yang dua tu yang saya biasa dengar lah. Uthman dia sebenarnya bagi amat banyak harta dia, cumanya kerana harta dia amat banyak, dia tidak diceritakan dalam bentuk percentage. Tu nak katanya betapa kaya dia. Sebab kalau kita buka buku sirah, Abu Bakar yang bagi seluruh harta dia tu jumlahnya taklah banyak. Umar yang bagi separuh harta dia pun jumlahnya tak banyak. Maksudnya dia orang bukan orang kaya lah. Bila bagi keseluruhan pun jumlah dia biasa je. Uthman yang bagi just part of dia punya harta, tapi jumlah dia terlalu banyak. Jumlah dia terlalu banyak. Maknanya dia masa tu tengah ready caravan dagang dia, 100 ekor unta, nak pergi berdagang. Ini maksudnya kita bayangkan zaman sekarang tak tahulah kontainer ke apa, sebab 100 ekor unta bukan unta tu je. Maknanya nak berdagang tu macam penuh lah dengan barang dagangan. Bila dengar Nabi ajak infak, dia bagi 100 yang penuh penuh dengan barang dagangan. Maksudnya kalau baru kontainer nak pergi buat bisnes, tak apalah, infak semua.
Lepas tu dia tambah itu tak cukup lagi tambah 100, 200, 300 sampai tak silap 900 ekor unta, 100 ekor kuda macam tu dan still orang tak gambarkan dalam bentuk percentage orang tak kata separuh ke suku ke macam Abu Bakar Umar sebab seolahnya gambaran macam bagi banyak macam tu pun macam tak luak so memang kita perasan ada sahabat billionaire punya kan terlalu kaya dan ada sahabat yang kalau kita tengok tak silap Abu Zar dan sebagainya yang duduk just duduk di masjid ahli sufah dan sebagainya tu yang amat miskin. So dia quite interesting maksudnya kalau kita tengok para sahabat maknanya taklah memberi indikasi miskin tu salah atau kaya tu salah sebab ada sahabat yang amat kita kagumi kan yang memang dalam status para sahabat tu radhiyallahu anhum wa radu'an Allah redha kepada mereka redha kepada Allah dan diangkat sebagai orang-orang yang kita contohi. Ada yang memang super miskin, ada yang super kaya. Cumanya tak pernah kita dengar cerita-cerita yang macam kita duk gaduh pasal harta ni lah kan. Maknanya tak ada pula orang kaya ni mengejek orang miskin, tak ada orang miskin ni tak puas hati dengan yang kaya. So bagaimana? So that's the interesting part lah. That is the interesting part meaning that hakikat berada ataupun tidak, that's not the point. Isunya isu hati so kalau bila kita tengok orang kaya kita tak puas hati, orang kaya tengok orang miskin rasa menyampah dan sebagainya, that's the problem, the isu hati dan para sahabat isu tu tak ada. So ada yang super kaya, ada super miskin, no problem, mereka sahabat kan, mereka sahabat. Kita boleh bayangkan tak dalam dunia sekarang begitu kan, maknanya kita tengok member-member, dia ni billionaire, dia ni millionaire, dia ni tak ada rumah, dia ni kan macam mana dia jadi member so that's interesting kalau kita cuba bayangkan realiti sahabat dalam zaman sekarang. Zaman sekarang susah kita nak bayangkan benda tu ada but that's the beauty of masyarakat yang Rasulullah SAW bina hakikat kebendaan mereka tidak memberi efek antara mereka. So satu phrase yang famous ialah pada mereka harta itu di tangan bukan di hati. Itu phrase yang famous maksudnya harta itu di tangan bukan di hati. Maksudnya di tangan tu untuk digunakan lah, tapi kalau hilang ke, kalau apa ke, dia tak terasa di hati dia tak rasa frust ke, dia tak terasa apa, maknanya dia hanya di tangan untuk digunakan, which is interesting untuk kita hidupkan balik. Now balik kepada ayat daripada surah ini. Seterusnya ayat kalau kita nak kata apa Allah tambah lagi. Tadi dua ayat tu menggambarkan mereka, kemudian Allah tambah ayat ketiga tu kan. Kalau kita balik wallazi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. So dia orang kumpul dan mengira-ngira harta mereka. Basically macam soalannya yahsabu, mereka menghisap, mereka mengira anna malahu, bahawa harta mereka itu akhladah kan. Kalau khalidina fiha maksud word kekal kan. Maknanya dia macam soalannya dia ingat harta dia tu akan boleh mengekalkan dia. Soalannya macam dengan harta yang banyak semua tu dia boleh kekal selama kat dunia lah tu kan? Padahal kita tahu hakikat kita akan mati kan? Tetapi obsesi mereka ni menggambarkan seolahnya macam mereka kira kalau ada banyak harta dan sebagainya tu dia akan kekal kat sini kan? So adakah kita secara sedar atau tidak jadi begitu kan? Macam ditipu dengan dunia yang fana ni yang sehingga jadi begitu bila obsesi tu nak lagi macam dia ni tak ingat dia akan mati ke, soalannya begitu dan itulah again balik kepada muhasabah kita bukan nak judge orang. As per muhasabah biasanya bila selagi kita tidak berada di situ kita macam kita biasa-biasa ataupun kita tak berapa berduit, kita selalu kan kata orang kaya kan macam dia ni kumpul duit ni tak ingat akhirat ke, dia ingat dia boleh contoh lagi tu kan. Tapi yang saya nak ingatkan kat sini ialah selagi mana kita tak teruji dengan benda tu, jangan ingat kita tak jadi macam tu kalau kita diuji dengan benda yang sama lah. Kalau Allah bagi harta yang banyak kepada kita dan peluang mengumpul harta yang banyak, selagi kita tak teruji, kita tak tahu adakah kita akan jadi begitu ataupun tidak kan. Contoh yang hebat ataupun kita boleh mencontohi Uthman yang maknanya apa nak bagi contoh bayangan sekarang orang yang ada bisnes besar tiba-tiba dia infak semua kan. So subhanallah, dan kita tahu juga sebenarnya Uthman yang dia kaya tu sebelum dia jadi khalifah once dia jadi khalifah, maknanya kalau sahabat-sahabat dulu bila dia jadi pemimpin dia jadi makin miskin so Uthman tu dia kaya sebelum dia jadi khalifah. So masa zaman Rasulullah dia kaya, zaman Abu Bakar, zaman Umar, kemudian bila dia jadi khalifah dia jadi miskin Zaman sekarang dia terbalik kan, jadi pemimpin tu yang menyebabkan orang jadi kaya So itu satu cerita lah.
Kemudian ni penegasan Allah dia orang ni duk kumpul harta, ingatkan benda tu boleh kekalkan dia ke? Kan? Kalla, sekali-kali tidak kan. So kalau kita nak translate begitu sekali-kali tidak. La yumbazanna fil hutamah. Sungguh dia akan dicampakkan dalam hutamah Wa ma adraka mal hutamah. Kalau baca macam ni tak tahulah feel ke tidak, tapi kalau saya suka guna bahasa kita kan. Dia orang ni tahu tak sebenarnya apa hutamah tu kan. So ini ayat ancaman yang kasar lah sebenarnya. Tak ada kan. Kala ni satu word yang susah ditranslate sebenarnya. Sebab tu kalau setiap tempat kita jumpa kala ni, kita akan jumpa translation dia jadi lain sebab nak bagi konteks, nak bagi feel tu susah But anyway, so Allah kata, dia ingat dia kumpul tu, dia ingat kekal kat dunia kan. Tak ada kan. Dia orang akan dicampak dalam hutamah kan. Tahu tak apa hutamah tu? So basically begitu ayat yang memang tak berlapik dah, ayat yang kasar dan harapnya na'udzubillah, kita amat harapkan ayat ni tak akan kena kepada kita lah, dan hence usaha kita untuk mengelakkan kita daripada jadi orang yang obses dengan harta So apa hutamah tu? Ni kita pergi satu-satu again, bila kita sebut akidah yang nak ditanam, biasanya kita akan nampak Allah menggunakan ayat-ayat yang sedeskriptif mungkin sebab untuk terikat dalam hati kita ketakutan yang tertentu, kita kena terbayang something kita kena terbayang. So wallahu alam, kalau yang masa sesi dulu yang saya tanya siapa ada akidah hantu tak tahulah, biasanya yang menyebabkan biasa kita takut ni kadang-kadang sebab somehow kita something lah yang terbayang dan sebagainya yang tu kan. Yang kadang-kadang kita taklah nampak bayangan yang jelas ke apa, tapi dia macam something yang menyebabkan kita jadi cuak So dalam Quran Allah sentiasa, kalau dalam gambaran yang syurga Allah akan cerita pendetailan dalam neraka ni pun sama So kat sini kita akan tengok satu persatu, kita cubalah at least mendapat gambaran at least satu layer Narullahil muqadah. Narullah, so kat situ sebab tu dia jadi api Allah maknanya Allah yang punya api tu kan, Narullah al-muqadah, yang dinyalakan. So ni bukan api dunia ni api Allah yang Allah nyalakan. Tu satu cerita dah kan, dah sepatutnya dah menakutkan kan. Allah punya api tu yang Allah dah nyalakan untuk orang ni kan. Apa pula kan, allati tattali'u 'alal afidah. Ni pun susah nak digambarkan kan. Tapi ni macam nature dia lah, dia naik menjulang sampai ke hati kan, alal afidah, di atas hati. So ini pun saya pun lupa kupasan panjang dia macam mana, tapi dia satu gambaran sebab hati kita kat dalam kan. Tapi gambaran bagaimana api tu menyelubungi kita lah, luar dalam tu, maknanya itulah bayangan dia, bayangan dahsyat maksudnya di api tu menjulang dan yang begitu dan ditambah lagi innaha alaihim muqsadah kan, dan tertutup rapat so maksudnya it is a very, orang kata apa horrifying lah, kata horrifying tu kalau kita tengok, siapa yang pernah tengok masa kebakaran berapa degree burn apa semua tu, kita pun tak sanggup nak tengok dan itu kita tengok kadang-kadang kita tengok aftermath maknanya kita tengok dia keluar kena api tapi kalau orang pergi tunjuk actually masa tengah kena tu, itu pun kita tak sanggup tengok. Tapi gambaran ni Allah bagi, memang Allah cuba suruh kita visualizekan terus maknanya api tu dia gambaran dia sebab orang tu memang kena faham dengan api so sebab nature api ni pergi attack sampai ke hati, sampai menutup kita kan. So begitu amat ganas sekali. Fi amadin mudadah, dan kita tak boleh lari. Bukan na'udzubillah, bukan kita na'udzubillah bukan kita, tapi orang yang Allah ceritakan yang ada ni, dia tak boleh lari, dia terikat dia terikat kapal palang tu So that's the torture, the torment yang Allah gambarkan kepada orang yang sebegini. Dan kita minta na'udzubillah, kita minta jauh sangat daripada benda ni lah. Dan harapnya surah-surah ni So surah-surah begini ni, surah-surah awal surah-surah Makkiyah, surah nak kata apa, surah yang akidah, yang sepatutnya kita amat-amat dah settle lah. Bila kita cakap akidah, kita dah lama sebagai umat Islam sebab bila settle, kita tak boleh jadi macam orang yang masih tergoda dengan dunia contohnya. Sebab kita dah macam dah risau kan, tak boleh kalau obses dunia sangat ni. Ini Allah dah cerita gambaran macam mana kena faham dengan api yang ganas ni
aku tak sanggup kan. So itu yang sepatutnya tersemat dalam diri kita. Bila nak sebelah, syaitan akan goda kita dengan dunia, dengan harta dan sebagainya. So ingatkan diri kita bahawa kalau kita na'udzubillah become obsesif dengan benda tu, Allah dah cerita gambaran betapa dahsyatnya azabnya menanti. So persoalannya ialah bila kita berhadapan dengan dunia yang memanggil-manggil ni, berbaluikah obsesi mengumpul harta dunia ni? Adakah berbaloi? Kita tahu sementara sahaja. Kita tahu yang menunggu tu na'udzubillah bukan calang-calang azab kan. Okey. So itu satu itu poin yang terbesar lah, insya-Allah, yang terbesar dalam surah ini. Now, by right, kalau kita dah settle benda ni, kita takkanlah dengki dengan orang yang ada dunia, betul tak? Kita tengok ni kaya macam sepatutnya taklah timbul dengki sebab nak kata apa sebab kita bukan kita nak kata dia masuk neraka, jangan salah faham bukan kita kata orang yang kaya tu masuk neraka, kita kata pasal obsesi. So maknanya once kita tak ada obsesi tu, kita takkan ada benda-benda bersangkut paut dengannya, dengki, tak puas hati macam kenapa dia kaya aku tak kan. Sebab kita tak ada obsesi tu, so tak adalah timbul perasaan tu. Sebagaimana sahabat dulu yang miskin tak adalah pergi tanya kenapa Osman tu kaya gila kan, kenapa aku ni miskin. Tak, soalan tu tak timbul, obsession tu tak ada. Now bila dah tersebut pasal dengki, dalam Islam ni perasaan dengki ni bolehkan ke kan? Bolehkah kita dengki kan? Adakah kita boleh dengki ataupun ada boleh dengki untuk apa-apa ke? So tu satu persoalan yang menarik, dan kat sini kita kongsikan teruslah. Ada beberapa hadis yang memberi gambaran. Okey, secara umumnya hasad dengki ni memang tak ada bolehkan, tetapi ada hadis yang kata pengecualian maknanya ada benda ni je yang boleh dengki. So benda lain tak boleh. So kita nak tengok apa benda So yang pertama, hadis ini, hadis Sahih Bukhari. La hasada illa fi fisnatain. La hasadan illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. So hadis tu kata macam tak boleh, basically tidak ada tu maknanya sepatutnya tak boleh lah. Maknanya tak boleh ada hasad dengki. Interesting word yang digunakan memang hasad word kita kalau bahasa Melayu kita kata hasad dengki tu dia jadi multiple hasad dengki, tapi hasad tu dengki lah. Tidak ada hasad melainkan dalam dua perkara. Apa dia tu? Rajulun atahu Allahu malan, seorang yang Allah bagi harta, fasallatahu ala halakatihi fil haqq, dan dia membelanjakan dengan jalan yang benar. Now, so kalau kita baca, so ni kecuali dua. Salah satu ialah orang yang Allah bagi harta. So bolehlah jealous, dengki kepada orang beli harta. Tetap dia tu baca tak habis tu kan. Dia kena baca sampai habis. Seorang lelaki yang Allah bagi dia harta, fasallatahu ala halakatihi fil haqq, dan dia membelanjakan ke atas jalan yang benar. So kita jealous tu bukan sebab harta dia. Kita jealous tu sebab dia ada harta untuk infak. Tu basically. Dan memang kita tengok para sahabat ada yang begini dia jumpa Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tak aci macam ni kan, sahabat yang kaya tu selalu infak kan, kita orang tak ada benda nak infak pun tak ada benda. Dan kemudian Nabi bagi ada certain zikir lah kan. Saya lupa zikir tu, astagfirullahalazim. Sepatutnya kita carilah kan, sebab kita pun tak kaya nak infak, so kena amalkan kan. Cumanya quite interesting, lepas tu kalau kita baca sambungan dia, dia orang datang balik jumpa Nabi SAW. Ya Allah, ya Rasulullah kan, mana macam ni kan. Dia orang dengar apa yang kata zikir yang kau kata itu, dia pun buat juga. Maksudnya kita nak zikir tu untuk catch up dengan dia kan, sebab dia boleh infak, kita tak boleh kan. Lepas tu yang kaya tu dengar, dia pun buat juga. So macam mana dia dah pergi jauh balik kan. So Nabi SAW kata memang Allah lebihkan setengah orang So dalam konteks itu maknanya tak salah menjadi kaya, as long as point dia bukan dia kumpul harta bukan macam tadi adadah duk kira banyak duit aku. Tak, dia yang disibuk apa, dia sibuk infak, seperti Uthman dan sebagainya. Itu yang kita boleh jealous maksudnya dia Allah bagi dia harta, dia infak, jealous kan. Bukan Allah bagi dia harta jealous, tak, yang tu tak boleh yang tu tak boleh. Lagi satu ialah wa rajulun atahu Allahu hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, dan orang yang Allah bagi hikmah. Kat sini ada pentafsiran lah. Dia kata ilmu agama, ada yang kata juga sunnah, wallahu alam. So apa-apa yang berkaitan,
lalu dia mengambil keputusan untuk mengajarkan kepada orang lain kan. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Actually yaqdi biha ni betul ke translation ni mengambil keputusan macam yaqdi ni macam menjadi qadhi ni macam dia apply benda tu dari segi penghukuman dan mengajar. So basically in other words, dia guna hikmah dia ataupun ilmu dia tu untuk implement dan untuk mengajar. Yang tu boleh jealous kalau kita kata wah dia score 10A, jealous. Tak boleh tak ada hasad kat situ Yang boleh ialah dia banyak ilmu Allah bagi dia pergi guna, dia implement, dia ajar orang, jealous. So yang tu yang kita boleh jealous. Sebab apa? Sebab infak tu yang menyebabkan orang tu masuk syurga, mengajar tu yang menyebabkan orang masuk syurga, bukan ilmu banyak. Ilmu banyak tak bawa ke apa-apa harta banyak tak bawa apa-apa. Cara digunakan tu yang membawa ke syurga. Dan yang itu yang patut kita jealous. Yang tu yang boleh jealous So antara benda yang saya selalu sebut benda ni apa yang membuat titik tolak kenapa saya tak tanpa sengaja silu mengoffer nak bercerita dan sebagainya ni, kadang ada benda-benda beginilah sebab memang kita sepatutnya jealous bila kita kata dia ada ilmu, dia cerita kat orang yang tu kena jealous dia ada ilmu, dia simpan je, itu tak payah jealous itu tak ada banyak apa manfaat di situ So dan sepatutnya bila kita jealous dan dengki tu menyebabkan kita nak buat juga dia boleh kongsi, aku nak kongsi juga. Dia infak, aku nak infak. Dia sedekah, aku nak sedekah juga. Now, itu satu hadis. So, maksudnya hadisnya kata apa lain daripada ni tak boleh jealous, tak boleh dengki. Bila tengok orang infak ataupun bila tengok orang menggunakan ilmu ataupun mengajar ilmu, baru kita patut dengki. Kita dah ada kat dengki tuan. Kalau kita ada, tak tahulah kan, ni nak raya, setengah orang dia dengki dengan kenapa pakaian dia macam tu, aku tak ada dan sebagainya. Yang tu sebetulnya memang tak boleh. Based on hadis ni itu tak termasuk dalam benda yang boleh didengkikan kalau tiba-tiba balik kampung dia kongsi tazkirah ke apa, itu bolehlah dengki. Aku pun nak tazkirah juga, kenapa so itu tak apa ataupun dia wallahu alam lah. Sebab kalau kata macam sedekah ni kan, orang kata bagi duit raya tu hopefully sedekah lah kan, dan hopefully bukan. Dan yang ni kita tak boleh judge orang, kita lah kan, kita sebab setengah orang kata macam ada fine line between baik sedekah dengan nak menunjuk banyak duit ke apa kan. Tu saya tak nak masuklah perbincangan tu. Tetapi the actual orang kata apa menginfak kat sini dia sebut fil haq ke atas kebenaran ataupun so di atas perjuangan. Kalau kita tahu orang, sebab tu bagus sebenarnya, dan orang Melayu ni ada sifat yang bagus sebenarnya bila dia tengok orang nak buat surau, buat madrasah ke apa, dia nak infak so that's among a good things lah. Kalau kita tahu orang tu nak berdakwah dan sebagainya, kita infak, itu bagus itu bagus. Kedua, yang second, hadis yang similar tapi item dia macam ada sikit perbezaan. La hasada illa fisnatain, tak ada hasad kecuali dua kategori. Rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiqu minhu ana al-lail wa ana an-nahar. Seorang yang basically Allah bagi malan, harta, fahuwa yunfiq. Kat sini memang dia directly guna word infak, daripadanya siang dan malam dan siang malam dan siang. So sama. Tapi kat sini hadis ni macam menggambarkan memang jadi natural lah. Siang malam dia duduk infak kan. So kalau kita nak jealous, boleh jealous. Wa rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu biha ana al-lail wa ana an-nahar. Dan orang yang Allah bagi dia Quran dan dia berdiri dengannya. So kat sini ada yang kata qiyam lah, berdiri dengannya, dan ada yang kata dalam konteks yang lebih besar ana al-lail wa ana an-nahar. So kalau kita tengok orang yang ada Quran dalam diri dia dan dia, kalau contoh spesifik, penafsiran spesifik kat sini ialah dia qiyam dengannya, dia solat dengannya, itu boleh jealous kalau dia just hafal Quran, tak tahu lah nak cakap macam mana pula kan, sebab biasanya kalau hafal Quran tu sebenarnya dah berusaha banyak so tu pun dah boleh jealous. Tapi kalau dia just ada hafalan tapi dia tak solat ke apa, itu tak adalah. But anyway, so similar dan ada juga yang mengupas macam mana tadi kata kecuali dua tapi berbeza. Satu tu sama. So dekat situ yang ada kata Quran ni similar dengan hikmah tadi tu, maknanya ilmu daripada Quran dan sebagainya, dan dia kata menegakkan ataupun bangun dengannya tu termasuklah yang tadi tu implement, mengajar. Wallahu alam. Itu dah kupasan InsyaAllah. Okay.
So itu je yang boleh dengki. Selain daripada tu tak perlu dengki lah, dan tak boleh pun. So kalau tengok balik raya ni ada apa benda-benda yang biasa sebelum ni kita dengki ke apa, tak payahlah. Kecuali memang kalau dia memang infak, kalau dia memang sedekah, kalau dia memang mengajar ilmu, mengajar Quran, itu bolehlah nak dengki dan berlumba. Right, untuk penutup untuk malam ni, so kita bercerita ni pasal konsep pasal harta, pasal dunia dan sebagainya. Satu persoalan yang quite interesting ialah bila orang membincangkan tentang ni, antara dunia dan akhirat. Dan biasa ada soalan yang quite interesting ialah macam mana nak seimbangkan dunia dan akhirat. On that note, betul ke perlu seimbang antara dunia dan akhirat? Tu soalan lah kan. From the Islamic perspective, adakah dunia dan akhirat perlu diseimbangkan? Dan of course kadang-kadang jawapan tu depend kepada apa yang orang maksud dengan seimbang lah. Tapi kalau kita seimbang tu balance directly macam proportion tu, kalau based ayat Al-Quran, kita pergi salah satu contoh ayat Quran yang menyebut kedua-duanya. Ini satu ayat yang famous. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kan? So kita ambil yang kat sini, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah, dan tuntutlah harta kekayaan yang telah dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu melupakan bahagianmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan buat baiklah, berlaku ihsan seperti mana Allah berlaku ihsan ke atas kamu. Sampai habis ya. Now, ayat ni biasanya sebab Allah cerita pasal macam kena jaga dunia dan akhirat dan dunia. So kadang-kadang orang kata macam, so maknanya kena seimbang lah. Tapi kalau kita tengok wording yang Allah guna, dia lain tau. So kalau kita cakap sini, wabtaghi ni apa? Carilah, tuntutlah. Maksudnya dia macam nampak agresif. Tuntut, cari. Fima atakallah, daripada apa yang Allah bagi kepada kamu. Tu maksudnya apa yang Allah bagi kepada kita tu sama ada kemampuan kita, termasuk harta juga. Okey. Carilah daripada benda tu darul akhirah, dunia akhirat, negeri akhirat negeri akhirat, basically ganjaran akhirat. Maksudnya apa? Ayat tu kata, Allah kata cari, tuntut daripada macam Allah bagi harta ke, Allah bagi kesihatan ke apa, tuntutlah akhirat daripada benda ni. Tuntut, cari akhirat dengan guna benda ni. Kemudian wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa nasia. Kalau kita kata nas, manusia tu dari word lupa nasia. Janganlah lupa nasib kamu, nasibaka ni memang word kita ambil terus nasib tu word Arab kan. Nasibaka, nasib kamu minad dunya. Kalau kita kata akhirat untuk akhirat cari, tuntut. Untuk dunia jangan lupa Sama tak? Tak sama kan? Tak sama. Maksudnya salah satu tu ialah janganlah sampai lupa terus. Dia macam tu. Satu tu cari, kejar, tuntut. So degree dia sepatutnya memang tak sama. Kalau kita na'udzubillah, kalau kita ni jadi terbalik kan. Tuntut dunia tapi jangan lupa akhirat. Dan itu siapa yang biasa dengar pesanan memang interesting Jangan lupa solat, jangan lupa akhirat. Bunyi macam bagus. Tapi dia terbalik dengan ayat ni. Sepatutnya terbalik. Maknanya orang Islam kalau ayat ni kita turun para sahabat tu, maknanya dia kejar akhirat tu. Macam soalannya sampai perlu dipesan, janganlah sampai lupa dunia kan. Kalau kita ni kita kejar dunia sampai orang kena pesan, janganlah lupa solat. Itu teruk sangat sebenarnya. Sebab kalau tak dipesan soalannya macam kita terlupa nak solat. Padahal sepatutnya kita obses dengan solat, kita obses dengan amalan apa semua tu. Janganlah sampai lupa dunia kan. So perlu dipesan untuk tak lupa. So how polar opposite kita telah jadi how polar opposite. Sepatutnya kita amat obses dengan akhirat, tapi Allah pesan jangan sampai lupa dunia. Kan ada nasib kita yang perlu kita jaga. So bila kita buat benda tu, mencari rezeki apa semua tu, within that context jangan sampai terlupa jangan lupa nafkah isteri semua, tanggungjawab juga, jangan terlupa tapi yang you sepatutnya obses wabtaghi ni akhirat Dan kedua yang ni berkait dengan ayat yang kita dah baca sebelum ni. Kita dah cover surah-surah yang di-emphasize juga point ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, buatlah baik kepada orang lain seperti mana Allah dah buat baik kepada kamu, berlaku ihsan So bagi orang yang Allah dah bagi dia something, harta, kesihatan, ilmu, pengetahuan, kesedaran, buatlah baik kepada orang lain sebagaimana Allah dah buat baik kepada kita. Ada orang yang belum dapat benda-benda tu Ada orang kekurangan harta, ada orang kekurangan kasih sayang,
ada orang kekurangan ilmu, kesedaran, Allah dah bagi kepada kita, kita kena bagi kepada orang. Itu poin yang kita dah establish sebelum-sebelum ni, dia remind balik ke sini. Kemudian Allah kata wala tabghil fasad fil ard. So janganlah buat fasad, buat kerosakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tak suka orang-orang buat kerosakan ni. So tu dia ekstrim lah, yang kerja dia buat kerosakan pula. So sebenarnya harapnya kita jaga begini maknanya saya memang harapkan lah semua student dalam konteks study tu, okey, dalam konteks study sebenarnya dia ada dua sisi sebenarnya kan. Bagaimana study kita tu ada sisi ini kan, bila kita kata carilah daripada apa yang Allah bagi kepada kamu tu akhirat. So macam mana kita cari akhirat daripada study kita? Dia boleh kita relate dengan ayat tadi macam contohnya Allah bagi hikmah, dia implement, dia ajar orang, then itu part of mengejar akhirat lah tu. Score A ke apa semua tu, itu biasanya more kepada yang ini sebab memang contohnya scholarship kita kena jaga, ataupun pinjaman contohnya, ataupun kita nak secure kerja yang bagus ke apa, itu nasib kita kat dunia yang kita kena jaga. Tapi dia jadi macam sepatutnya kita agak obses untuk make sure setiap benda tu kita dapat pulangan akhirat tu yang banyak tanpa melupakan keperluan dunia lah kan. So hopefully kita dapat tune ke situ, dan kita akan tengok sebenarnya tak sama student yang jadi gitu dengan student yang memang na'udzubillah tidak begitulah kan. So wallahu alam, itu pesanan ikhlas daripada saya. Semoga kita ambil pengajaran, dan itulah dah pukul 11 itulah yang kita boleh dapat daripada surah Al-Humazah malam ni insya-Allah. Dan juga tambahan ada satu ayat tadi yang berkaitan dengan bagaimana kita melihat antara dunia dan akhirat dalam konteks kehidupan kita berdasarkan ayat yang Allah terangkan tadilah. Wallahu alam, semoga bermanfaat, semoga memandu kita lah dalam kehidupan seterusnya, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you sir. Welcome.